Hai, Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Dalam malam Anchor kali ini bersempena dengan bulan Hungry Ghost Month ataupun lebih dikenali sebagai bulan hantu lapar, aku nak berkongsi dengan korang satu kisah dan beberapa pantang larang menurut kepercayaan orang Cina. So sebelum aku mulakan kisah seram pada malam ni, aku harap korang dah tekan button subscribe and juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru korang akan diberitahu. Dan juga tolong follow social media aku, Instagram dan juga TikTok aku, sebab aku banyak juga update cerita seram dekat platform social media aku. Dan aku harap korang jangan lupa baca ayat pelindung, sebab aku tak bertanggungjawab kalau ada sebarang masalah sepanjang korang dengar kisah seram kali ni. Tak boleh dengan masa, kita teruskan dalam malam Anchor. Macam yang kita tahu, dekat Malaysia ni kita berbilang bangsa. Kita ada Melayu, Cina dan juga India. Tapi pada setiap tahun, masyarakat Cina, especially pada bulan 8, akan menyambut satu festival yang dikenali sebagai Hungry Ghost Festival, ataupun lebih dikenali sebagai Bulan Hantu Lapar. So bila kita bercakap pasal bulan hantu lapar ni, aku rasa tertarik sebab ini adalah salah satu kepercayaan dan sambutan yang lain daripada lain. Yang aku boleh cakap kan, kalau kita dengar pun kita dah rasa seriau dah. Sambutan ni dah disambut oleh masyarakat Cina pada setiap tahun selama 135 tahun. Bukan baru bermaksud dah turun-temurun dah. Jadi menurut kepercayaan diorang, kalau mengikut kalender lunar, pada 19 Ogos itulah permulaan Hungry Ghost Festival, dan juga pembebasan roh daripada neraka akan bermula pada 2 September. Itu berdasarkan kalender bulan lunar. Kalau menurut diorang, kebiasaannya pada bulan ni lah masyarakat Cina akan mempersembahkan, orang cakap persembahan, untuk hormat kepada roh-roh yang datang selama sebulan ke bumi. Jadi sepanjang Hungry Ghost Festival ni, dia ada pantang larang yang diorang percaya ada benda yang diorang tak boleh buat. Jom aku terangkan beberapa pantang larang sepanjang bulan hantu lapar. Jadi sepanjang bulan hantu lapar ni, salah satu pantang larang yang tidak boleh dibuat, yang pertama adalah memakai pakaian yang berwarna macam ni. Ni dah langgar ni, settle hidup aku. Hitam ataupun merah. Sebab diorang percaya hitam atau merah ni melambangkan, orang cakap, kehitaman. Kan kalau hitam ni kan kekotoran. Jadi benda-benda ni, roh-roh ni lebih senang tertarik dan kemungkinan akan ikut kita balik rumah. Pantang larang yang kedua adalah tidak boleh mewarnakan kuku juga dengan pewarna kuku dengan warna hitam. Sebab macam aku cakap tadi lah, dia menarik benda-benda gaib, benda-benda yang daripada alam lain ni untuk tertarik dekat kita. Dan juga menurut kepercayaan orang Cina, kalau keluar malam tidak boleh balik terlalu lambat, especially pukul 4 pagi. Sebab pukul 4 pagi ni dikira macam prime time lah. Macam kita biasa dengar, kalau pukul 3 pagi kan makhluk-makhluk ni kan lebih aktif. Itu juga apa yang diorang percaya. So pukul 4 pagi tu dikira waktu yang paling tak baik lah kalau nak balik lewat malam. Dan ada juga yang percaya bahawa kalau korang ada member Cina kan, diorang kalau berjalan dengan korang, kalau diorang dengar suara diorang dipanggil ataupun korang panggil nama diorang tak pusing, korang janganlah terasa hati. Sebab sepanjang bulan ni, diorang percaya yang kalau tengah jalan malam-malam ada orang panggil, contoh Zaf, berbisik daripada belakang, diorang percaya yang tidak boleh memalingkan muka, kerana itu adalah salah satu mungkin roh-roh tu yang memanggil kita. Dan maybe aku rasa boleh jadi kalau kita memalingkan muka kita, itu menunjukkan yang kita nak dia ikut kita balik rumah. Scary guys. Pantang larang ni tak tahulah benar ke tak, tapi ia adalah satu kepercayaan ataupun orang boleh cakap sway. Sebab itulah dibuat pantang larang ni. Tidak boleh melanggar pantang larang ni untuk keselamatan diri. Especially kalau
sepanjang perayaan Hantu Lapar ni, diorang akan mempersembahkan dengan membakar kertas, dengan menghidangkan makanan-makanan. Itu juga termasuk dalam salah satu pantang larang yang bukan saja aku rasa masyarakat Cina, tetapi kita pun as orang Melayu pun kita kena hormat dengan jangan mengambil ataupun membuat sepah sepanjang diorang tengah mempersembahkan. Contoh, diorang akan bakar kertas, korang akan nampak diorang membakar kertas-kertas berbentuk duit apa semua. Korang tak boleh simply main pijak, main sepak macam tu je. Sebab diorang percaya yang itulah, time itulah roh-roh tu tengah makan ataupun tengah ambil, tengah tengok persembahan tu. Jadi orang cakap macam kita lah, kalau kita tengah makan ada orang kacau, kau rasa apa? Ia akan menyebabkan roh-roh tu marah dan maybe akan mengganggu hidup korang. So ini adalah beberapa pantang larang yang aku boleh cakap menurut kepercayaan diorang, dan juga kita juga kena hormat dengan apa yang diorang persembahkan kepada roh-roh sepanjang bulan Hantu Lapar. Jadi aku berkenaan dengan bulan Hantu Lapar ni, aku boleh kongsikan sendiri pengalaman aku bersama kawan aku time kita orang muda dulu berkenaan dengan bulan ni. Bulan yang bagi aku bulan yang menyeramkan. Pengalaman yang aku alami bersama member sekolah aku berlaku sewaktu aku masih lagi bersekolah. Time tu sekolah menengah. Dan aku ingat lagi kejadian ni berlaku di rumah kawan aku. Sewaktu aku follow dia balik rumah untuk, orang cakap standard lah bila budak sekolah kan, kita macam kalau setiap hari Jumaat aku akan spend time dekat rumah member aku lah, main game ke, ataupun orang cakap chilling lah. Sebab aku jenis adik-beradik tak ramai, kakak aku pula seorang je. So dia pun belajar dekat asrama penuh, jadi aku ambil peluang untuk lepak dekat rumah kawan aku ni. Dan dia adalah anak tunggal lelaki, jadi dia pun macam tak ada member. So dia pun, kita orang macam have fun lah untuk lepak pada malam tu. Tetapi kita orang tak tahu yang malam tu adalah malam sambutan Hungry Ghost ataupun Hantu Lapar ni. So dia duduk dekat rumah flat, dan rumah flat dia jenis rumah flat dia bentuk petak macam tu. Jadi dekat bawah tu memang ada court badminton. Memang dekat tengah tu ada taman, ada court badminton, macam korang tahu lah, macam rumah PPR macam tu kan. Daripada atas kita orang boleh nampak ke bawah tau. Dan time tu kebetulan bangsa Cina ataupun masyarakat Cina ni tengah mempersembahkan dengan membakar kertas-kertas dekat bawah tu. Jadi kita orang time tu kita orang tak ada tahu langsung pasal bulan ni adalah bulan Hantu Lapar ke apa ke. Tetapi sampailah time kita orang tengah lepak berdua dekat luar rumah dia, dekat tingkat 7 macam tu, pandang ke bawah. So nampaklah dekat court tu diorang tengah bakar kertas apa semua. Lepas tu api agak marak lah. Tengah lepak dengan dia dekat luar macam tu, minum sambil kita orang borak-borak. Sekali member aku cakap, "Weh, kau rasa sebab apa tu diorang bakar-bakar semua ni kan, sampai besar-besar?" Dan aku cakap, "Tak tahu lah, maybe itu cara diorang kot. Maybe lah diorang tengah sembayang ke apa ke." Korang kena tahu time ni kita orang tak tahu apa-apa langsung. Jadi tengah rancak berborak semua tu, member aku cakap yang dia ada satu idea yang dia nak buat. Lepas tu aku cakap ke dia, apa benda? Dia cakap, tak apa lah, kita tunggu bila dah reda sikit dan kita turun bawah, kita pergi lepak kat bawah lah. Okay. So time tu aku tak terfikir apa. Aku tak adalah terfikir macam ini adalah sesuatu idea yang boleh membuat aku menyesal. Aku boleh cakap sekarang. Tetapi time tu bila muda kita tak berfikir panjang, kita rasa semua benda kita boleh buat main. Dan itulah yang berlaku pada malam tu. Sebab bila sahaja diorang dah bakar, kan bila diorang bakar, diorang dah settle semua offering diorang dah settle persembahan diorang, tapi api tu masih terbakar lagi. So diorang pun dah start balik, masing-masing dah start balik. So kita orang pun turun ke bawah untuk lepak dekat, ada tempat duduk kat taman tu. Kita orang duduk situ, okey, borak-borak, sambung borak apa semua. Benda bermula bila member aku ada satu idea yang dia cakap, "Weh, kau tahu apa yang diorang bakar tu?" Dia start cakap kat aku, "Kak, kertas je lah kot." Dia cakap, "Aku tak rasa tu kertas." Sebab kan abu tu sebab bila bakar angin bertiup kan, abu dia bersepah-sepah dekat situ kan. Member aku capai satu yang dah memang ada kesan terbakar sikit.
ni duit doh. Lepas tu akak, yelah duit, diorang buat macam duit je, tapi kertas biasa je diorang bakar. Aku cakap kat dia. Dan dia ada satu idea yang dia rasa menarik yang dia nak buat. Dan idea tu bermula bila member aku cakap, Zaf, kau berani tak? Apa kata kita ambil sikit duit yang elok-elok lagi, yang masih tak terbakar lagi. Dan aku cakap, kau nak buat apa ambil? Bukan boleh pakai pun. Dia kata, alah, kita ambil je lah. Manalah tahu kan, benda ni boleh berguna ke, boleh tukar jadi duit betul ke apa. So aku pun nak cakap bersetuju tu tak, tapi aku dah mula rasa tak sedap hati. Dan aku cakap kat dia, kau betul ke nak ambil kan? Kau nanti tak pasal jadi hal pula kang. Lepas tu dia kata, kau ikut je lah aku. Kalau tak pun kau tunggu, aku pergi ambil je. Dan dia pun daripada tempat kita orang duduk tu, dia pun pergi dekat tempat yang diorang buat offering tu, yang diorang bakar duit kertas tu. Dan dia start ambil yang mana masih elok, yang mana dekat bawah-bawah tu yang masih elok dia ambil. Dan tak salah aku time tu adalah dalam 10 ke 15 helai kertas yang berbentuk duit tu dia ambil. Bila dia datang kat aku, jom lah naik atas. Dan aku cakap, sepanjang kita orang jalan nak naik atas tu, aku tanya dia, kau nak buat apa simpan duit ni? Alah, macam aku cakap, manalah tahu benda ni boleh tukar ke apa ke. So time tu kita orang, aku boleh cakap daif lah. Kita orang tak tahu apa kan. Kita orang bodoh. Dan itu memang tindakan yang bodoh. Sebab malam tu adalah malam yang paling lama bagi aku. Apa yang berlaku selepas dia ambil duit dan dia simpan dalam wallet dia, aku ingat lagi dalam wallet dia, tapi wallet dia yang jenis serap macam Alien Workshop punya wallet tu, yang boleh berlipat tu kan. Dia simpan. So kita orang lepak. Dia ada gitar dalam bilik dia, so dia start main gitar apa semua lah. So borak-borak. Dan time tu dah pukul 2 pagi. Sepanjang kita orang lepak tu semua okey. Tapi sampailah pukul 2 pagi, bila kita orang dah start dengar dekat luar koridor, kan rumah flat, luar koridor tu, tingkap dia memang boleh nampak keluar koridor tu. Sampailah kita orang nampak beberapa kali ada orang ulang-alik. Sebab kita orang boleh nampak, sebab cahaya daripada koridor, so kita orang boleh nampak ada orang ulang-alik. Jadi aku tanya dia, weh, apa hal tu? Dah banyak kali tu orang yang sama ulang-alik, sebab kita orang nampak bayang-bayang. So dia cakap, alah, buat tak tahu je lah. Dan aku dah start risau, sebab aku takut kalau ada orang nampak yang kita orang ambil duit tu dan dia tengah cari kita orang. Jadi aku rasa tak sedap hati. Tapi member aku time tu cakap, tak apa, kita buat tak tahu je dulu. Dalam setengah jam macam tu, tiba-tiba aku dan member aku dengar ada orang ketuk dekat tingkap bilik dia. And tingkap bilik dia jenis yang macam tingkap sekolah tu, yang berlayer. Kan bila tingkap kaca dia tak. Dia slow je. Dia macam bunyi titisan air tapi tak. Jadi aku tanya dia, weh, kau dengar tak? Member aku pun anggukkan kepala dan kita orang senyap. Tapi yang peliknya guys, kita orang tak nampak satu bayang pun dekat luar tingkap tu. Kita orang tak nampak pun bayang-bayang yang ada orang berdiri dan sedang ketuk tingkap tu. Tapi kita orang yakin yang bunyi tu daripada tingkap bilik dia. Jadi bila kita orang dah biarkan bunyi tu, agak lama lah, dalam 5 minit macam tu dia dah berbunyi macam tu. Dan bunyi tu start senyap. Aku cakap kat dia, apa kata esok pulanglah dulu balik, sebab aku rasa ni dah lain dah ni. Member aku pun cakap betul, dia pun setuju. Sebab dia pun rasa macam okey, sepanjang dia duduk situ dia tak pernah kena macam tu. Aku bajet benda tu yang paling teruk yang kita orang akan kena malam tu. Tapi tak guys, sebab bila pukul 3 lebih pagi, aku ajak dia nak ke dapur sebab aku haus. Dia pun cakap, boleh lah, jom kita pergi buat Milo ke apa. Dapur dia ada tingkap tau. Tingkap dia memang menghala ke belakang. Faham tak maksud aku? Menghala ke belakang yang nampak bawah lah maksud dia. Jadi bila kita orang bergerak ke dapur, member aku buat air, aku berdiri je sambil teman dia, aku borak dengan dia. Sekali aku cakap dekat dia yang, weh, aku rasa orang yang sama masih cari kita lah. Dan dia tanya aku, apa hal? Lepas tu aku cakap kat dia, aku nampak tu kat tingkap dapur ni, orang tu lalu lalang
Dia bancuh laju air tu, dia tersentak kejap. Lepas tu dia cakap, jom, masuk bilik. Kita masuk bilik, jom. Aku pun ikut dia. Lepas tu dalam bilik, dia senyap. Dia tak cakap apa. Dan aku start tegur dia. Aku cakap, weh, kau dengar apa aku cakap tadi? Aku rasa orang tu cari kita lah. Dan jawapan member aku, sebab time tu aku tak terfikir pun, aku tak tahu pun apa yang menyebabkan member aku terus ajak dengan kopor gapah masuk bilik dia. Sebab dia cakap dekat aku yang, Zaf, kau cakap tadi orang tu ulang alik Lepas tu aku cakap dia, sebab aku nampak dia kat tingkap. Dia cakap, Zaf, aku tak rasa tu orang, Zaf. Tak mungkin ada orang boleh ulang alik dekat tingkap dapur. Sebab dekat tingkap dapur tu tak ada koridor. Bila dia cakap macam tu, barulah aku senyap. Time tu aku tergamam, aku senyap. Aku pandang dia, dia pandang aku. Kita orang tak borak apa pun pada malam tu. Esok pagi je, aku ingat lagi, esok pagi kita orang keluar. Kita orang tak tidur malam tu. Kita orang cakap yang kita orang nak keluar kejap beli breakfast. Dan member aku bawa duit tu dan dia letak balik dekat tempat offering ataupun tempat yang diorang bakar pada malam tu. Aku tak tahu itu adalah satu kebetulan ataupun apa, tapi apa yang aku boleh cakap adalah tindakan tu adalah tindakan yang bodoh dan tidak memberi manfaat. Sebabkan satu, dia tidak kisah kau percaya ke tak, tetapi yang paling penting adalah kau kena hormat kepercayaan bangsa lain. Dan kau tak boleh simply sebab kau tak percaya, kau buat kacau, kau ambil barang yang bukan hak kau. Sebabkan benda-benda ni kau tak tahu adakah dia mempunyai tuan ataupun tak. Jadi aku takut kemungkinan besar duit yang kawan aku ambil pada malam tu, itulah yang menyebabkan aku dengan kawan dia diganggu. Dan boleh jadi diganggu oleh roh yang mencari balik duit yang kita orang ambil. So itu saja yang aku kongsi pada malam ni. Thank you guys for support. Thank you so much for support, for subscribe my YouTube channel. Aku respect gila korang. Thank you so much. Dan aku tak boleh buat benda ni seorang. Aku harap korang teruskan sokongan korang dengan tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku update video korang akan tahu. Thank you so much.